warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung majlis ta'lim kita ini. Alhamdulillah. Kita pagi ini ikhwan, kita cuba saja bersantai-santai melihat daripada surah Yasin saja, bersantai-santai. Maknanya bila kata santai ni sajalah, nak lena pun boleh, tak lena pun boleh, bersantai-santai, tidak ada makna apa-apa, santai-santai aja. Baik. Alhamdulillah ikhwan. Iaitu daripada surah Yasin. Saya saja pakai terjemahan daripada Ibnu Kathir. Pertama, kita lihat dahulu ayat 1 sampai ayat ke-7. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Terjemahan dia, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar kamu memberi peringatan pada kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, yakni ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman. Ini ikhwan daripada ayat 1 sampai ayat ke-7. Kata Imam Ibnu Kathir, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah dan Ad-Dhahak, Al-Hasan dan Sufyan bin Uyainah, bahawa Yasin bermakna ya insan. Sa'id bin Jubair berkata demikianlah menurut bahasa Habsyah. Malik berkata dari Zaid bin Aslam, Yasin merupakan satu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Perkataan Yasin menjadi perbahasan para ulama, sama ada dia perkataan yang ada makna ataupun dia perkataan yang tak ada makna. Secara dalil yang sahih daripada lisan Nabi tak jumpa. Tapi secara isyarat ni kita kata secara orang bagi bukti kok tu, bagi bukti kok ni, semua bukti daripada orang, maka ada berbagai-bagai makna. Di antaranya Ibnu Abbas sendiri berpandangan Yasin itu bermakna wahai insan. Insan di situ ialah Rasulullah. Seolah-olah ayat itu kata wahai Muhammad. Yasin nama lain, dan Toha juga wahai Muhammad. Tapi hakikatnya Nabi sendiri tak sebut demikian. Bolehlah kita nak ambil sebagai ilmu, tapi bukan sebagai ketetapan. Wal Qur'anil Hakim. Dan ada ulama juga kata Yasin ni satu daripada nama-nama Allah Ta'ala.
nama Allah Ta'ala. Maknanya dia Asma'ul Husna lah. Tapi riwayat yang ada tak sampai tahap itu. Jadi kita terimalah ilmu para ulama bincang ni, cuma kita tak pegang sebagai satu ketetapan. Hanya buat orang kata maklumat sampingan saja, tak lebih daripada itu. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Kata Imam Ibn Kathir, iaitu muhkam, yakni yang tidak didatangi kebatilan dari hadapan dan dari belakangnya. Imam Ibn Kathir kata itu makna wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Artinya Quran itu tidak ada kebatilan. Ayat dia, lafaz dia, makna dia, terjemahan dia, sama ada masa hadapan Quran tak akan membawa kebatilan, ataupun pada masa dia diturunkan tidak ada kebatilan, kesucian. Batil ni ikhwan, perkara yang tak ada kena mengena dengan Tuhan. Itu benda batil. Quran tidak. Quran semuanya berkena mengena dengan Tuhan. Dia kalam Tuhan. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka, kata Imam Ibn Kathir, membawa makna sesungguhnya kamu hai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalina ala siratim mustaqim, salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Kata Imam Ibn Kathir, artinya di atas manhaj, agama yang kukuh dan syariatnya lurus. Rasul ini, kata Imam Ibn Kathir berdasarkan ayat ni, Tuhan kata Rasul itu seorang daripada, Muhammad itu seorang daripada Rasul di atas sirat yang mustaqim. Manhaj dia, agama yang dibawa, syariat yang dibawa, kesemuanya sirat mustaqim, jalan yang lurus. Ini Allah Ta'ala yang bagi tahu. Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kata Imam Ibn Kathir, artinya jalan, manhaj dan agama yang engkau bawa ini diturunkan daripada Rabb yang maha perkasa lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Tanzilal Azizir Rahim, Quran yang penuh dengan hikmah, pelantikan Muhammad sebagai Rasul, dan endorsement daripada Allah Muhammad di atas jalan yang lurus. Kesemua itu bukan Nabi yang bercakap, semua itu tanzil, diturunkan. Endorsement itu diturunkan oleh siapa? Oleh Al-Aziz Ar-Rahim, oleh Allah yang bersifat dengan perkasa, Allah yang bersifat dengan kemuliaan dan bersifat dengan penuh kasih sayang kepada hamba dia. Jadi cakap ni kita baca, kita tahulah bahawa Nabi bukan mengaku kata dia benar, Nabi bukan mengaku kata dia Rasul, tapi endorsement daripada Allah. Inilah yang geng-geng baru-baru ni muncul. Dia baca innaka laminal mursalin, kap bagi di atas ka tu dia kata dia. Jadi innaka, sesungguhnya engkau seorang daripada Rasul. Terus dia mengaku, ayat ni turun bagi tahu saya Rasul. Jadi kalau dia baca dia Rasul, kita baca kita pun Rasul jugalah. Kalau otak dia. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan pada kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, yang dimaksudkan dengan mereka adalah bangsa Arab, kerana tidak satu pun seorang pemberi peringatan datang kepada mereka sebelumnya. Kata Ibn Kathir, dikhususkan penyebutan kata mereka tidak bererti meniadakan yang lain, sebagaimana telah disebut bahawa sebahagian individu tidak meniadakan yang umum.
Sebutan ayat-ayat dan hadis-hadis mutawatir tentang keumuman diutusnya Rasul telah disebut di dalam firman Allah yang lain. Di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Ini ikhwan, daripada ayat 1 kita baca sampai pada ayat ke-5. Ini ada perkara yang besar, penting, yang Tuhan nak kita tahu. Pertama, Quran itu daripada Allah, dan sifat Quran itu adalah hakim. Kita panggil Quran dari segi bahasa bermakna yang benda yang dibaca. Jadi pasal itu kalau orang tidak baca Quran, maka tak masuklah dengan sifat Quran, kerana Quran bermakna benda yang dibaca. Pasal itu sebahagian geng ni dia terus ambil terjemahan, dia bubuh Quran dengan makna bacaan. Quran ni dia tak panggil Quran, dia panggil bacaan. Itu geng dia lah. Pertama, Allah bagi tahu tentang Quran itu penuh dengan hakim, dan di samping Al-Hakim juga nama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata Quran yang datang daripada sisi Allah bersifat hakim juga. Yang kedua, Allah bagi tahu pada ayat ketiga bahawa Muhammad itu seorang daripada Rasul. Muhammad bukan pelantikan baru. Muhammad seorang daripada Rasul Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata ala siratim mustaqim, Muhammad di atas jalan yang lurus. Bukan saja Muhammad, bahkan semua para utusan Allah di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala kata kesemua itu diturunkan daripada Allah yang bersifat dengan Al-Aziz dan bersifat dengan Ar-Rahim. Cakap ni ikhwan, dia meletakkan satu tapak asas kepada kita. Kita tidak perlu ragu dengan petunjuk yang Nabi bawa, endorsement daripada Allah. Tak apa saja yang ada kena mengena dengan Rasulullah, kita tak perlu takut. Kita kena pastikan benda tu sahih ke tak, itu saja. Kalau betul Nabi bawa, ingatlah surah Yasin ni. Dia panggil sabat. Sabat ini daripada pengukuhan jiwa. Supaya apa saja yang kita buat yang ada kena mengena dengan Nabi. Pasal tu ikhwan, kita belajar sunnah-sunnah ni, di antara ayat yang terbesar dalam Quran. Allah letak Muhammad ni, kalau kita ambil bab solat saja, kita kecilkan skop tu, ambil bab solat. Nabi takbir, baca iftitah, baca Fatihah, baca surah rokok, bacaan dalam rokok, i'tidal, bacaan dalam i'tidal, sujud. Itu semua melibatkan bacaan dan pergerakan nawaitu, niat. Apa baca dalam niat antara dua sujud, baca apa, sujud balik baca apa, duduk tahiyat akhir baca apa, lepas semayang ni nak kena baca apa pula. Semua Allah ajak kat Nabi dan Nabi buat. Salah satunya apa dia? Kenapa? Ada benda Nabi cakap, ada benda Nabi buat. Ini manhaj pada ayat 21 daripada surah Al-Ahzab ini. Allah kata Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah ni kata Allah, liman kana yarjullah, bagi orang yang harap nak jumpa Allah. Jadi ada satu benda tentang diri Muhammad ni, Allah bukan suruh kita kagum solat dia, bacaan dia. Kerana bahasa Arab ni memang kita akan kagum bila kita mengkaji, belajar dan ambil tahu. Memang akan sangat kagum. Tapi benda besar daripada itu, Tuhan kata, aku nak dia menjadi satu-satunya makhluk yang kamu ikuti sampai kamu jadi macam dia. Bukan kamu mencapai makam Rasul, bukan mencapai makam Nabi, tetapi kamu beribadat pada aku sebiji ambil daripada dia. Kenapa ikhwan? Kerana daripada awal Tuhan kata dia seorang daripada Rasul aku. Dia diturunkan kepadanya Al-Quran. Dia di atas jalan yang lurus. Semua itu kata Allah dinuzulkan, diturunkan daripada Allah yang bersifat dengan Al-Aziz Ar-Rahim.
Bila Allah cakap pasal ayat lain, Allah perkenal nama lain. Tapi di sini Allah perkenal dua nama, Al-Aziz, Ar-Rahim. Al-Aziz, Maha Perkasa. Dengan makna kita terjemah dengan makna perkasa lah, Al-Izzah, dengan makna kata ada kemuliaan. Allah Ta'ala ini bersifat dengan mulia, menjadikan hukum yang mulia, melantik rasul yang mulia, menurunkan wahyu yang mulia. Ar-Rahim, di antara sifat dia lagi, dia penyayang, dia pengasih. Semua yang Tuhan buat ini tidak ada kecelakaan untuk kita. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, awal daripada surah Taha. Tidak kami turunkan Quran dan Rasul yang membawa Quran untuk menjadikan kamu celaka. Jadi mungkin kita tahu tentang Rasul ini orang bagus, orang hebat, Muhammad ini insan yang mulia, tapi mungkin kita terlupa Tuhan nak kita jadi macam dia. Semayang, kama ra'aitumuni usalli. Macam dia, exactly macam dia Tuhan nak. Sebiji macam dia. Minat takbir ila taslim. Daripada takbir sampai bagi salam. Kalau kita Allah hantar Rasul ni, kita tak boleh buat lagu tu, maka nanti apa yang ada ayat 1 sampai ayat 5 dalam surah Yasin ini, dia seolah-olah menjadi benda yang tidak sabat, tidak menetapkan jiwa kita untuk mengambil Muhammad itu sebagai contoh. Apa yang tak kena dengan Muhammad? Korang dapat petunjuk, endorsement daripada Yasin. Muhammad bercakap dengan hawa nafsu? Tak. Yasin bagi tahu wal Quranil Hakim. Muhammad mengejutkan kita dengan paparan-paparan yang baru. Quran kata tak, la minal mursalin. Ma kuntu bid'an minar rusul. Nabi kata aku bukan pembawa bid'ah daripada hal kerasulan. Aku bukan rasul yang pertama, aku rasul yang terakhir. Kenapa tak boleh ikut Muhammad? Dia pelik daripada orang. Allah kata dia di atas petunjuk Allah. Kemudian apa yang meragukan kita? Allah Ta'ala kata semua itu nuzul, diturunkan daripada Allah yang bersifat dengan Al-Aziz, yang bersifat dengan Ar-Rahim. Lepas tu Tuhan kata pada kita berkenaan dengan masyarakat yang ada pada masa itu, litunzira qauman. Allah letak Muhammad lagu tu, penurunan Quran macam tu, Allah buat endorsement pada Muhammad lagu tu supaya berlaku inzar, supaya Muhammad pergi memberi peringatan qauman, kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum, yang kaum itu tidak pernah mendapat apa-apa pelajaran. Ya, memang kebanyakan ahli tafsir kata merujuk kepada ahli Mekah. Tak ada satu kitab diturunkan di Mekah. Jadi ahli Mekah ni terlibat dengan syirik, memang betul. Ini Muhammad adalah orang yang pertama. Mereka mengikuti agama Ibrahim, betul. Tetapi Ibrahim dengan mereka tu jauh sangat. Mereka tak dapat yang Quran kata suhufi Ibrahim wa Musa tu, mereka tidak dapat. Banyak dapat belah-belah Yahudi. Jadi belah-belah Wadi Qura ini tidak mendapat. Jadi kosong, peringatan tu kosong. Kesyirikan tu tebal, peringatan itu adalah kosong. Maka Allah kata pada Nabi Muhammad, litunzira qauman. Muhammad dengan proses dalaman yang Allah bagi pada Nabi ni, Allah kata litunzira qauman. Pergilah pada kaum itu dan beri pelajaran pada mereka. Allah campak rasa kesian dalam hati Nabi ni kepada kaum dia. Dengan Allah kata fahum, dengan Allah kata ma unzira aba'uhum. Kesian kat depa Muhammad, sebab sebelum ni tak ada orang bagi pelajaran. Dan kita boleh tahu orang tak pernah belajar, tiba-tiba dia belajar, macam mana action dia? Terkejut ke, dia nak kata susah ke, dia nak kata apa ke, akan ada lah. Maka Allah kata dekat Nabi, fahum ghafilun. Mereka ni hidup dalam keadaan terlalai daripada Allah. Itu secara moral ayat. Telah ada pada ayat ke-6 ini, apa akan terjadi? Muhammad berjumpa dengan kaumnya baru, ajak benda baru. Benda tu bukan baru, benda tu dia tak pernah dengar, baru dengar.
So apa action mereka? Nak jadi apa lagi? Nak terkejut macam mana? Itu semua emosi itu terkandung pada perkataan ma unzira aba'uhum. Muhammad, hati-hati Muhammad. Dia pun tak pernah orang cakap apa lagi bab ni. Tak pernah siapa cakap lagi bab ni ke depa. Kau orang yang mula nak sentuh pasal Tuhan mereka, adab mereka, kebudayaan mereka, cara hidup mereka. Itu yang bila Najasyi tanya, apa yang Muhammad buat sangat ni? Dijawab oleh Ja'far bin Abi Talib dengan satu perkataan, kunna ahlal jahiliyati na'budul asnam. Kami ahli jahiliyah, kami sembah berhala. Apa kami buat? Na'kulul maitah. Kami makan bangkai. Sembelihan-sembelihannya bukan kerana Allah ni. Apa lagi kami buat? Wa nusi'ul jiwari. Kami suka sakiti jiran-jiran. Apa kami buat? Na'kulu ad-dha'ifu minna. Kami makan orang-orang yang lemah daripada kalangan kami. Kami sakiti mereka. Wa kunna ala zalika. Macam itulah masa hidup kami. Hatta aslahana bihadzal din. Sehinggalah Tuhan hantar kepada kami Rasul bawa agama ni. Boleh bayang tak orang duk sembah benda lagu tu, Muhammad pergi cakap apa, Muhammad berbuat apa. Maka Allah kata pada Muhammad, hati-hati Muhammad, mereka ini golongan yang lalai, tak pernah diberi peringatan. Maka Allah kata kat Nabi, laqad haqqal qaul, Muhammad, kau akan dapati akan ada perkataan yang haqqal qaul, iaitu perkataan daripada Tuhan, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, tak akan beriman. Nanti Muhammad, kau akan lihat apa yang Tuhan nanti perbuat, apa yang Allah Ta'ala akan perbuat. Ibnu Abbas kata, laqad haqqal qawlu ala aksarihim, iaitu sesungguhnya azab pasti berlaku terhadap kebanyakan mereka, di mana Allah Jalla wa'ala telah menetapkan bagi mereka di dalam Ummul Kitab bahawa mereka tidak beriman. Kata Ibnu Katsir, mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak membenarkan Rasul-Rasulnya. Kenapa ini berlaku? Walaupun Muhammad bercakap betul, benar, bomo pun ada yang terima, kenapa mereka tidak beriman? Kerana ini adalah benda baru. Soal benar, soal lain, tapi soal baru dengar dan nak hadam. Soal ini salah, bab lain, tapi lama dah buat. Dah jadi daging darah, dah jadi budaya, jadi akidah, jadi agama, jadi kepercayaan. Nak buang macam mana? Benda baru ni nak bawa masuk ni macam mana? Maka Allah kata Muhammad, laqad haqqal qaul. Kamu akan lihat sebahagian akan terkena perkataan Tuhan, iaitu tidak beriman. Yang Tuhan kata dekat Nabi ni, Allah kata Muhammad, hang percaya Muhammad? Aku kata ni haqqal qaul, perkataan yang benar. Akan ada yang tidak beriman, akan ada yang bangkit lawan hang Muhammad. Lawan apa? Lawan siratim mustaqim, jalan yang lurus. Lawan apa? Lawan Quranul Hakim, Quran yang hakim. Lawan apa? Lawan innaka laminal mursalin, kau seorang daripada Rasul. Lawan apa? Lawan kata semua itu nuzul daripada Tuhan bersifat dengan Al-Aziz Ar-Rahim. Kenapa mereka lawan? Kerana litunzir, kerana peringatan mula datang. Dahsyat. Memang ayat ni ayat Mekah, berkaitan dengan orang-orang di Mekah. Kita pula ambil ayat ni buat ayat jampi, penarah hati. Boleh lah nak bagi penarah hati, bukan tak boleh. Maknanya perangai itu macam orang Mekah lah. Nabi turun surah Yasin, memikirlah Nabi, ikhwan, fikir. Baik ikhwan, saya cuba jadi orang baik pagi ni, saya tak mau berlatih panjang. Antu tengok,
Masuk pada ayat ke-8, ke-9 dan ke-10. Ayat 8, 9, 10, Allah mula bagi tahu apa yang terjadi dengan hati orang Mekah ni. Kenapa mereka demikian dengan Muhammad? Penjelasan dah jelas dah. Penjelasan dah dibagi dah tentang siapa Muhammad, apa berlaku pada Muhammad. Satu agama ni bagus ikhwan, bila bercakap tentang wahyu ni, sikit tidak ada rahsia. Semuanya bongkar habis. Pecik dia perasan tak? Wahyu ni tak ada satu dia sorok, semua bongkar habis. Sepatutnya kita kata Muhammad ni, kalau bicara tentang Muhammad, kira ada benda yang secret lah tentang Muhammad ni. Itu kan sifat pemimpin, bukan semua kita cerita. Tapi tak, dengan Muhammad ni Allah tak bagi tahu apa, malaikat semua dia bagi tahu. Macam mana dia jadi nabi, Muhammad dikenali, apa yang jadi pada Muhammad, siapa yang bawa wahyu pada Muhammad, macam mana Jibril datang, Jibril itu buat daripada apa, Jibril itu duduk macam mana. Selain daripada Jibril, ada lagi kita kata kawan-kawan Jibril, cerita habis. Quran tu turun macam mana, kenapa dalam proses Quran turun itu, walaupun Muhammad manusia, dia tak kena sifat lupa, cerita habis. Sikit pun tak ada rahsia pun. Orang masa tu tak dapat terima. Allah bagi tahu yang ni, yang dikatakan laqad haqqal qaul. Allah kata ada perkataan daripada aku kena mereka, kerana mereka tolak engkau Muhammad. Kenapa mereka tolak engkau Muhammad? Allah kata, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diikat ke dagu, maka kerana itu mereka tertengadah, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama sahaja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan pada mereka, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan, dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekasnya mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan pada umul kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Itu terjemahan dia. Kata Imam Ibn Kathir, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan orang-orang yang dipastikan celaka dihubungkan dengan sampainya hidayah kepada mereka adalah seperti hubungan orang yang di lehernya dijadikan belenggu, lalu kedua tangannya disatukan bersama lehernya di bawah dagunya, lalu terangkatlah kepalanya sehingga menengadah. Untuk itu Allah berfirman, kata Ibnu Katsir, dengan perkataan fahum muqmahun. Al-muqmah adalah orang yang terangkat kepalanya.
cukuplah disebutkan belenggu pada leher daripada menyebut kedua tangan, sekalipun keduanya lah yang dimaksudkan. Bila mereka dengar apa yang Nabi cakap ni ikhwan, dengar mereka tak boleh ikut. Walhal dah cerita dah. Ini kenapa mereka tak boleh ikut Nabi, ini rasanya mungkin ada sebab-sebabnya lain. Tapi di antara sebab yang tak dapat dielakkannya ialah kerana kelamaan duduk dalam kufur. Lama ditarbiah dengan kufur. Lama. Duduk dalam satu pendidikan dengan satu itu, satu ini. Lama sangat. Lama tu menyebabkan hak benda baru mai tu tak dapat masuk. Maka Allah bagi contoh kepada kita. Allah kata, Muhammad, kami jadikan inna ja'alna fi a'naqihim, kami jadikan di kawasan ini ada aghlalan, ada tali yang diikat. Tali itu fahiya ilal azqan, sampai ke sini. Zuqnun yang ni, azqan di bawah ni kami ikat. Tapi tak disebut dalam ayat ni penjemputan tangan. Tetapi bila disebut ikat, maksudnya tangan. Diikat tangan. Diikat manusia. Kalau sampai diikat macam tu, dia tak dapat tengok ke bawah. Tuhan ikat. Wahai petunjuk tu daripada atas turun ke bawah. Artinya di depan mereka itu ada Muhammad. Tapi diikat. Leher mereka ni muqmah, terdongak naik ke atas. Tak dapat tengok Muhammad. Dengan penuh kebenaran tak dapat tengok. Maka Allah kata tali aghlal. Aghlal dalam bahasa Arab bermakna rantai besi yang diikat, tak dapat dibuka. Maka jadi apa masa tu? Allah kata dahlah diikat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Sesungguhnya telah kami memasang sesungguhnya kata Allah, kami jadikan di hadapan mereka dinding. Dahlah diikat tangan macam tadi, tak dapat tengok ke bawah, ada dinding pula. Ini berapa lapis ni? Kata Imam Mujahid, yang dimaksudkan dengan dinding ialah Tuhan jadikan mereka daripada melihat kebenaran. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di hadapan mereka itu dinding untuk melihat kebenaran. Dengan cara apa? Kami dongakkan kepala mereka naik di atas. Mereka jalan biasa, tapi roh mereka diikat, jiwa mereka diikat, pemikiran mereka diikat, kebenaran yang Muhammad bawa. Kita ni ikhwan, kita kata zaman kita ni, zaman mutaakhir ni, alhamdulillah kita dapat kebenaran. Quran, sunnah, wahyu itu adalah kebenaran. Tapi zaman hari itu, kebenaran yang datang adalah insan yang boleh bercakap dengan mereka Muhammad. Tapi tak boleh nampak. Kita hari ni, kita baca adalah apa yang Nabi tinggal. Kita duk belajar sunnah kan, ma'udhifu ilan Nabi, apa yang disandar pada Nabi. Kemudian kita terpaksa melalui sistem pentasihan, pentahqiqan, sistem endorsement hadis. Sistem hadis tu diteliti balik. Kita kena lalui semua tu. Dulu tidak. Dulu Muhammad tu duk ada depan. Jadi tak ada lah hadis itu dhaif. Nabi baca satu hadis, Nabi kata hadza dhaif. Tak ada lah Nabi sebut dhaif. Pasal Nabi tu duk ada. Kalau jadi lagu tu kacau pasti. Zaman dulu Nabi pun tak pernah sebut dhaif. Depa hari ni 2-3 hari dia sebut dhaif. Memanglah takkan Nabi nak sebut rawahul Bukhari. Bukhari mana ada masa tu. Jadi Nabi baca hadis semua tahu. Pun mereka tak nampak. Mereka tak nampak Muhammad berdasarkan ayat 1 sampai ayat 5 kita baca tadi. Tak dapat nampak. Maka Allah katakan, kenapa mereka tak nampak? Allah kata, laqad haqqal qaul. Muhammad, kau akan saksikan ini. Ketetapan daripada Allah. Kerana mereka menolak. Kerana kebenaran itu, Allah nak apa dia? Allah nak kita yang berperang, berjuang dengan jiwa kita terima. Kebenaran tak mau diterima dalam bentuk objek yang miracle. Tak. Dia adalah pertempuran akal, fitrah, jiwa,
emosi dan ilusi kita. Kita bertempur. Kita yang berjuang. Kalau kebenaran itu something miracle, cukuplah dengan Nabi Muhammad berdoa, ubah semua. Bahkan malaikat kata, Muhammad, kami nak tolong doa kat hang mau tak? Ubah bukit jadi emas. Angkat bukit hempak atas kepala mereka. Kata malaikat kepada Nabi Musa kan, kami nak angkat bukit ni, kami pergi hempuk atas pokok-pokok Bani Israel. Kalau kebenaran dilihat dengan bukit terapung, manusia akan takut hari tu je. Lepas tu bukit tu duduk balik, 2 kali bertukar raya, dia main panggil lama balik. Habis. Lepas tu ayat selalu katakan la ikraha fi din, keyakinan tidak dapat dipaksa. Lepas tu Quran datang la raiba fihi, mencipta keyakinan, menolak keraguan. So awak kena believe from your heart and your soul. Kuliah subuh ni bukan kuliah subuh biasa. Ya. Ni daripada dalam. Lepas tu at-tasdiq biqalbi kan, syahadah, kebenaran daripada hati. Kita pergi kepak tangan orang, kita paksa orang, tak boleh. Hatta dalam hal pinang meminang sekalipun, wali tak boleh pergi kepak tangan anak dara. Hang terima jantan ni, hang terima dia. Tak, ayah cik tak berkenan, hang terima juga, tak boleh. Dilihat, direnung, ditengok. Pasal tu ada khitbah, ada proses pinang meminang. Laki tengok wanita, wanita tengok laki-laki, tanya kat dia. Jangan mujbir, jangan sangat guna veto power sebagai wali. Bagi hak dia menilai. Sebab walaupun itu Muhammad, patut no, tak boleh dah, kamu mesti terima Muhammad. Dah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kata kepada orang-orang ini, faman syaa'a falyu'min. Allah kata, you make your decision. Awak nak beriman, awak buat keputusan. Awak nak kufur, awak buat keputusan. Tapi kata Allah, ingat, kalau Allah bagi kamu binasa, dalam keadaan Allah bagi bayinah, keterangan. Kalau Allah beri pada kamu kebaikan, dalam keadaan Allah bagi keterangan. Ini Rasul ada di depan, tak boleh dibincangkan. Dia tak mau bincang, tak mau tengok, tak mau apa-apa dengan Rasul, terus dia tolak. Maka Allah kata, Allah jadikan di hadapan mereka itu adalah dinding. Kata Imam Mujahid, dinding itu maksud dia daripada jiwa mereka melihat kebenaran. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka dinding. Kata Imam Mujahid, mereka berbolak-balik daripada kebenaran. Kata Imam Qatadah, iaitu dari berbagai kesesatan. Depan ditutup, belakang ditutup. Kalau dah ditutup, sadda, ada penutup daripada melihat kebenaran, ke depan pun tak dapat lihat, pusing ke belakang pun tak dapat lihat, tak disebut kiri kanan. Kenapa? Itu sifat arah. Kalau disebut depan, disebut belakang, dia kuli, mewakili semua arah. Kalau dah tak boleh tengok kebenaran depan dan belakang, maka apa akan dia saksikan? Dia akan saksikan dhaddul haq, lawan kebenaran, iaitu kebatilan. Dia akan dapat lihat Muhammad batil, Muhammad tak sempurna, wahyu tak sempurna, dan dia tak akan dapat terima apa yang Muhammad bercakap pasal Tuhan. Allah kata fa'aghshaynahum, Allah kata dan kami tutup mereka. Kata Imam Ibn Kathir, iaitu kami tutup mata-mata mereka dari kebenaran. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tak dapat melihat. Kata Imam Ibn Kathir, iaitu tidak dapat mengambil manfaat kebaikan dan tidak mengambil petunjuk darinya. Tak dapat lihat. Kita dalam ilmu tafsir ni, ikhwan, dia ada satu perkataan kan, dia panggil apa? Al-ibratu li'umumil alfaz la li khususi sababi, iaitu pelajaran daripada yang Quran nak bawa tidak dilihat daripada lafaz yang khusus, tapi dilihat daripada sebab-sebabnya umum. Maksudnya ayat ni mungkin ada dia punya asbabun nuzul,
Tapi untuk mengambil ibrah, pelajaran, kita tak lihat asbabun nuzul, kita lihat lafaz ayat untuk membina ibrah, pelajaran. Kalau kita lihat kepada asbabun nuzul, kita akan kata ayat ni turun masa tu, kita akan memutuskan hubungan dengan kita. Tapi kalau dilihat dari segi lafaznya umum, iaitu literal ayat, lafaz-lafaz ayatnya umum, dia akan ada kena-mengena dengan si pembaca. Iaitu bukan saja ayat ni berkenaan dengan kaum Quraisy yang menolak Nabi, tapi berkenaan dengan kadang-kadang dalam hidup ni Allah bagi kita tak nampak. Ada benda kita tak nampak dalam hidup. Fahum la yubsirun. Terutama benda-benda berkaitan dengan, kita kata, wasaya diniyah, iaitu nasihat, wasiat agama. Kita tak dapat lihat. Sehingga kedudukan kita, Ibnu Katsir kata, tidak dapat mengambil manfaat kebaikan dan tidak dapat mengambil petunjuk daripada dia. Itulah ikhwan, Allah hantar Muhammad, Allah suruh kita jadi macam dia, contoh dia. Tapi kita jadi kelai. Semalam saya teringat sahabat tanya kan, kita solat dengan ini apa? Begini. Panggil apa? What is it? Sing-sing. Apa sing-ting? Ting-ting. Nama orang ke nama baju? Kita macam tu. Sahabat kata larangan kan, ada Nabi tak. Sifat lagu ni sifat yang tak senonoh, selekeh depan Tuhan. Soalnya ialah ikhwan, kalau kita pakai pendek terus lain. Pendek lain, tak masuk. Tapi tangan panjang ni kita buat begitu. Kita nampak depan Tuhan ni, kita satu nampak macam gedebe tu, gedebe. Bagi nasihat tak dengar, bercakap tak masuk. Satu. Itu simbol-simbol yang ada di situ. Samsin, orang yang selekeh, orang yang sampai tak tahu depan mana dia berdiri, begitu. Tapi berapa banyak orang kadang-kadang dia solat lagu tu dan dia tahu kata Nabi dia pergi ke Isra' Mi'raj, turun balik. Itu semua adalah basic knowledge yang semua orang tahu. Tanya siapa pergi Isra' Mi'raj, tak ada siapa kata Al-Fadil. Cari mampu. Tak ada. Semua orang tahu Muhammad. Tanya Muhammad yang mana? Rasulullah. Tanya lagi, kenapa Muhammad pergi Isra' Mi'raj? Oh, solat. Siapa yang start solat di bumi ni? Muhammad. Bahkan ada orang boleh detail lagi, solat apa yang pertama Nabi sembahyang, berapa rakaat Nabi sembahyang, Jibril mengajak macam mana, semua detail. Tapi Tuhan tak pernah buka pemikiran dia untuk tanya diri dia macam mana Nabi solat. Tak terbuka sampai hari dia mati. Fahum la yubsirun, tak nampak petunjuk dan dia tak ambil manfaat petunjuk. Yang penting dia hampas sejadah, dia menghadap kiblat, dia ambil wudu, dia ada usalli, dia menghadap semua, pada dia aku dah sempurna dengan ibadat. Soal Muhammad wujud tak wujud, Muhammad lain bab. Sekarang ini ibadat aku dengan Tuhan. Ini masuk pada ayat apa secara ibrah dia? Fahum la yubsirun. Dan kalau lama, fa'aghshaynahum, Tuhan tutup rapat. Sadda, di depan dia ada sadda, di belakang dia ada sadda, tak boleh melihat Muhammad. Kalau kita lihat ayat ni secara zahir, ini masalah orang Mekah. Tapi kalau lihat ayat ni secara ibrah, dia bukan masalah orang Mekah. Masuk habis dengan perai-perai ni semua. Dengan kita. Kita tak dapat lihat Muhammad. Sampai hari ni tak dapat. Kenapa tak dapat lihat? Ialah antara orang biasa dengan orang bukan biasa. Orang panggil ustaz. Alhamdulillah saya bukan ustaz. Orang panggil ustaz. Mengaji sana, mengaji sini, boleh bahasa Arab. Ustaz ni punya dahsyat pakcik, sampai bahasa Arab tak ada baris. Bahasa Arab ditulis waw, alif, lam, zal, ya, nun. Waw, alif, lam, zal, alif, nun. Tak ada ya pula. Dia boleh buat baris. Dahsyat tak dahsyat? Dia tahu nak buat baris apa. Dia tahu baris apa yang kena. Harakat dia lagu mana. Di ujung ni nak pakai baris Aceh ke baris bawah ke. Kalau pakai baris bawah, di depan jadi apa?
awamil dia apa, dia tahu. Pengajian dia sampai macam tu dia tahu. Boleh cakap Arab dengan orang Arab, boleh baca Quran tu. Kalau tak ada baris, andai kata tak ada baris, macam kita tak, bukanlah macam kita, macam saya tak boleh baca lah, depan semua boleh baca. Semua ni muka-muka Arab belakang ni. Jangan main-main. Dia boleh baca. Dia boleh baca. Kita pergi tanah Arab, paper Arab, akhbar tu, paper Arab. Tengok orang duk baca lagu tu je. Arab lagi dahsyat, dia boleh baca tak ada baris. Quran pernah tersilap. Orang cetak silap. Diperbetulkan balik. Dengan tak ada baris. Dahsyat. Tetapi ayat Yasin kita baca ni tidak menafikan dia juga tak dapat melihat Muhammad. Seperti mana Allah bagi tahu kepada ayat kita tadi, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Pergi bagi inzar pada satu kaum yang dia tak pernah dapat inzar. Mereka bagi tahu, kata begini Nabi buat, begini amalan Nabi, begini mendekatkan diri pada Tuhan. Dia tak pernah dengar selama ni benda tu. Yang pada dia ibadat ni based on kepada apa? Niat yang baik. Niat saya baik apa? Dia tak boleh dapat lihat manusia yang ada niat yang paling baik dengan Tuhan ni Muhammad. Niat kita sama dengan Muhammad. Dia tak dapat lihat. Kita ada lapisan hidayah. Lapisan hidayah. Satu hidayah kita mengaji, satu hidayah rasa ni, rasa hidayah. Ada orang mengaji 4 mazhab. 4 mazhab mengaji. Pergi ke rumah dia, kitab 4 mazhab saja, satu almari. Itu bukan kitab lain, kitab 4 mazhab saja, satu almari. Tapi dia masih tak dapat melihat yang mana paling sahih. Masih ada lapisan, ikhwan. Masih ada lapisan. Fahum la yubsirun. Pasal tu penutupan jiwa ni kita pun ada. Kita pun ada penutupan jiwa. Quraisy ni daripada habis dah, depa punya jil mereka habis. Jil bermakna generasi mereka telah berlalu. Tapi Quran sedang berinteraksi ni dengan kita pula. Dalam konteks apa? Dalam konteks kebenaran, adakah kita termasuk dalam ayat waja'alna min baini aydihim sadda? Kita terima satu, lapisan kedua. Kalau kita juga ada itu, bermakna roh kita ini kena apa yang disebut dalam ayat ke-8. Roh kita terikat. Roh kita terikat. Terikat seperti mana di tangan ni, letak ni, mukmah, mendogak naik ke atas. Bermakna kita baru dapat satu lapisan. Kita tak boleh seperti petunjuk, roh kita terikat. Maka cakap kita baca ni ikhwan, Yasin bagi tahu pada kita bagaimana kita nak membuka ikatan roh tu. Bagaimana nak buka? Tengok ikhwan. Kata Imam Ibnu Katsir, daripada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia kata Allah telah menjadikan dinding ini, yakni penghalang antara mereka dengan Islam dan iman, sehingga mereka tak dapat sampai kepadanya. Masalah tak boleh sampai, tak boleh pi. Apa yang Islam kata, apa yang iman kata, apa yang sunnah kata ni tak boleh pi, tak dapat. Tak dapat. Sahabat, jangan kata apa benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jangan kata demikian. Kalau kita kata demikian, masalah hidup kita ni. Jangan kata semua benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jangan kata lagu tu. Yang kena kacanya ialah apa benda tak ada nas, baru kita tak boleh buat. Saya dengar pening perut. Bukan pening kepala, pening perut, senak kepala. Kok mana yang dia faham tu? Lepas tu dia bagi contoh. Dia kata kenduri arwah, baca Yasin malam Jumaat. Semua tu ada nas. Tu yang pening kepala, pening perut kan? Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, Sun'ani kata Tuhan tidak memilih malaikat yang terbaik untuk Muhammad.
Asy-Syafi'i pula kata dalam Ar-Risalah, insan paling suci adalah Muhammad. Insan yang satu-satu insan yang kita kena ikut untuk sampai ke Tuhan adalah Muhammad. Sampai Tuhan nak kita ikut Muhammad ini, tangisan dia, perasaan dia, semua Tuhan nak. Pasal itu Allah tentang Rasul dia, Allah buat apa ikhwan? Allah mahfuz. Allah pelihara riwayat hidup insan ni, pelihara. Semua mata tengok. 23 tahun dia duduk sebagai Rasul. Dalam keluarga, luar keluarga, dengan sahabat, bersendirian. Allah mahfuz. Allah kekalkan rakaman penjagaan tu. Semua angle orang tengok Muhammad. Untuk menjadi uswatun hasanah. Bila kita angle Muhammad tu, Tuhan rakam untuk apa? Untuk kekalkan janji Tuhan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kamu kena contoh orang ni. Contoh apa? Sembahyang saja tak. Abu Hanifah lagi dahsyat. Abu Hanifah kata imam dengan makmum niat pun kena sama dalam solat. Kalau imam sembahyang isyak, makmum nak ikut, katalah dia tak buat maghrib lagi, dia musafir tak mana-mana, dia nak pergi masuk. Tapi dia nak niat maghrib. Katalah dia nak ambil 2 rakaat tu. Imam duduk tahiyat awal, imam bangkit lah, dia masuk. Abu Hanifah kata tak boleh. Sebab apa? Niat tak sama. Dengan imam dengan makmum pun niat kena sama. Umat dengan Muhammad. Umat dengan Muhammad macam mana? Niat saya baik, niat Muhammad. Niat saya baik buat tahlil, niat Muhammad tak buat tahlil, niat buruk ke kat mayat? Niat kami baik bagi duit ketika sembahyang mayat. Muhammad, masa Muhammad mati, sahabat punya niat tak baik ah. Abu Bakar tu sengkit ah. Abu Bakar tu bukan orang kaya. Dia tak tahu tak mana nak sedekah. Betul. Dia pun ni kena sedekah sekali. Oh, dia tahu makna sedekah. Tak. Orang putih kata so simply. Bukan simple. So simply. Simply makna terlalu mudah. Oh, simplicity lah. Yang tu dah make up je. Boleh lah pakcik, subuh-subuh pakcik, hari Malaysia boleh je lah. Sangat bermudah kita ni, sangat senang pak kita beritahu. Sangat mudah kita beritahu. Saya niat baik. Memang kita niat baik, tapi Allah suruh kita lihat niat siapa? Muhammad. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita kata inilah kata Imam Ibn Kathir, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Allah jadikan dinding antara kita iman dan Islam sehingga tak sampai. Kita tak boleh faham, tak sampai. Kita faham kita tak boleh faham benda lain, tak sampai. Tak boleh sampai. Macam kita tengok telatah anak-anak hari ni kan, tak sampai. Anak gadis kita dah umur 15, 16, 17. Hari ni hari Malaysia, cukup 18. Basuh beras tak tahu. Tak sampai nak fikir. Kata pergi basuh beras, dia ambil beras sebiji-sebiji, dia pitak kat api ayam. Kita kata bila turn ni, kalau hang basuh lagu ni, hari Malaysia tahun depan baru makan nasi. Oh, dia kata habis basuh ke mana? Kita tak sampai. Dia tak boleh faham benda tu, tak sampai. Kita kata dia pergi basuh pinggan, dia boleh basuh pinggan nasi dia basuh sebiji, dia terap. Kita mai tengok dalam sink berselerak dengan nasi. Beras-beras sisa dia makan tu, dia tak keh buang. Kita tengok dia tak sampai. Budak ni budak kerek ke budak ni? Tak sampai. Dia basuh tangan pakai sabun dalam sink tu, sabun tu penuh bubble. Dia bangkit dia pergi. Dia tak boleh cuci sink tu. Kita pergi kita tengok, kita mula raya. Oi! Raya, jiran pun, tu anak dia tak basuh tangan lah tu. Hang buat apa? Dia kata tak buat apa. Dia dengar rasa tak bersalahnya.
Tak bersalahnya. Kita kata satu, dia buat satu. Kita kata separuh, dia buat separuh. Punya betul bendui lah. Bendui pun herat dia betul lagi. Tak sampai kita pegang. Budak Allah, tak sampai. Kalau garam dengan jinak motor dia tak kenal, tak apa. Pakcik, garam dengan gula pun dia fail. Garam dengan gula dia fail. Macam mana kita nak sampai? Tapi itulah modern life, new life. Untuk kita punya generasi apa, bukan Y, generasi G ke Y, generasi Y kita ni. Tak dapat. Dia tanya mak dia, mak, ni kalau pecah telur, lepas kulit ke buang telur? Mak. Dia boleh tanya. Mak dia kata, kalau hang buang telur, hang nak goreng apa? Hang nak goreng kulit telur. Dia kata, tu yang nak tanya tu. Nak buang yang mana? Nak buang dalam ke nak buang luar? Ini, orang duduk dalam wad pun boleh lari hebat kat dia. Tak sampai. Cara dia fikir, cara dia tengok, tak sampai. Tiba-tiba main umur 23, 24, dia habaq kata dia nak menikah. 24 dia kata mak cik nak menikah. Dia habaq siap cik dah ada calon dah. Kita kata hang pecah telur pun tak tahu. Hang basuh beras tak lepas, hang nak menikah. Dia kata tak apa mak, kami menikah jenis tak masuk makan kedai. Hang tu boleh bayar. Dia nak duduk dengan mak mentua macam mana? Mau dapat mak mentua jenis mami-mami ni, jenis nak makan ayak tangan menantu ni, apa nak jadi dengan dia? Mak mentua nanti makan parpu, dia nanti makan ayak mata ni bagi. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Kita tak dapat fikir macam mana dia nak pergi menikah ni. Bukan halang dia menikah, tak dapat fikir. Dia nak develop dia punya rumah tangga tu. Larat lelaki nak makan McDonald hari-hari. Tak apalah umur 23, besok umur P33, McDonald lagi. Muka nanti keluar macam ayam serama je muka lelaki. Tak boleh fikir apa cik. Mak-mak kita 15, 16 bab masak ni dah khatam dah habis. Kira masak tu tak payah tengok. Tangan ni tahu pegang kayu apa. Kayu manis ke, kayu bakau ke, tahu. Tak pernah baling kayu bakau dalam periuk. Selalu kayu manis. Tak ada. No sukatan. Tak sampai. Bila Nabi bagi tahu otak depa tak sampai. Mak dia duduk sakit, dia tak mau belajar masak. Tok dia duduk ada, dia tak mau belajar masak. Tak tepi berkawan dengan orang. Pi dah jumpa mak mentua, pak mentua. Bagi tahu dah kami dah berjanji dah bila nak bertunang. Mak dia terkejut. Mak dia tak ada biji halkom, naik biji halkom lagi. Terkejut. Lepas tu dia pesan ke mak dia, mak jangan halang cinta kami. Apa nak jadi? Tak sampai kita fikir tu, tak sampai. Mereka ni tak sampai duk fikir apa Muhammad beritahu dia Rasul. Ini tak betul, yang tu tak betul. Tak sampai. Dan dia kata ada satu ayat dalam surah Yunus, ayat 96-97, Allah kata, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Sungguh orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimah ketetapan Rabb tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Kemudian dia berkata, kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kata, barang siapa yang dihalang oleh Allah dari sesuatu, nescaya tidak akan sanggup mendapatkan sesuatu itu. Allahu Akbar. Kalau Allah dah halang kita ikhwan, kita tak akan dapat. Baik, saya janji pada ayat ke-10. Bermakna saya tak mungkir janji. Tapi saya nak berhenti pada ayat ke-11. Bukan mungkir, tambahan. Pasal kita start 6.30, kita berhenti 7.30. Kalau start 6.30, berhenti 7.25 macam short. Tak cantik lah. Tak sampai. Tak sampai. Nak kena bagi sampai. Baik. Kenapa saya nak baca ayat 11? Sebab ayat 11 ni
ada berita gembira untuk kita. Untuk orang yang terima Muhammad, untuk orang yang percaya dengan Muhammad. Allah kata, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Itu ayat ke-11. Allah kata, kepada kita ayat ke-11. Yang pada ayat ke-10 tu Tuhan kata depa ni sama saja. Pasal apa? Allah dah bagi contoh macam mana roh depa terikat, dada depa tertutup, macam mana keadaan depa tak dapat lihat Muhammad. Allah kata sama saja Muhammad. Kalau sebelum aku hantar hang pun depa duk lagu tu, aku hantar hang mai pun depa duk lagu tu juga. La yu'minun, iman tak masuk hati. Lepas tu Allah kata dalam ayat ni, Allah kata, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Cukup dekat tu Muhammad. Ibnu Katsir kata, yakni yang mengambil manfaat dari peringatanmu hanyalah orang-orang yang beriman, yakni mengikut az-zikri. Man ittaba'a dzikra. Az-zikra tu apa dia? Iaitu wal Qur'anil Hakim. Itu az-zikra. Qurannya penuh dengan hikmah. Okey Muhammad, sesungguhnya kau ini tunzir, pemberi peringatan, manittaba'a, bagi siapa-siapa yang mengikut az-zikr. Qurannya Allah kata Quranil Hakim. Lepas tu Allah Ta'ala kata mereka ini wa khasyiyar rahmana bil ghaibi, dan takut kepada Ar-Rahman yang bersifat dengan ghaib. Kata Ibnu Katsir, iaitu mereka ini di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui, bahawa Allah memperhatikan mereka dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Ada sebahagian orang yang mengikut Quran ni, mereka ini takut kepada Ar-Rahman. Dia takut. Tengok perkataan khasyia digandingkan dengan Ar-Rahman. Boleh juga dikatakan khasyal qahar, takut kepada yang maha gagah, yang maha perkasa. Tapi kalau digabung perkataan lagu tu, Al-Qahar, Al-Jabbar, itu menunjukkan takut yang melarikan diri. Tapi ini takut yang mendekatkan diri. Khasyia, dia takut. Tapi takut ke siapa? Ar-Rahman, yang maha penyayang. Apa dia buat? Dia mendekatkan diri. Takut dengan membawa mana dia pergi ke Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahman itu ghaib, dia tak nampak. Akan ada orang macam ni Muhammad, dia percaya dengan kau kata kau ini mursalin, kau Al-Quranil Hakim, kau ni atas petunjuk. Semua dia percaya Muhammad. Kalau ada orang percaya dengan Muhammad, Allah Ta'ala kata fabashirhu bimaghfiratin. Allahu Akbar. Ini ikhwan, semoga kita dapat yang ni. Fabashirhu bimaghfiratin. Maka berilah mereka khabar gembira dengan ampunan daripada dosa-dosa mereka. Wa ajrin karim. Dan pahala yang mulia, yakni pahala yang luas, pahala yang banyak, pahala yang sangat indah. Balasan daripada Tuhan. Jadi ke atas orang yang ikut Rasulullah ni ikhwan, berbeza dengan orang yang tak ikut. Tertutup roh dia, tertutup. Macam mana Tuhan gambarkan terbelenggunya roh dia. Sampai kalau kita terang, keterangan kita akan jadi sama dengan tak terang dekat dia. Maka Allah kata dia tak akan nampak apa-apa. Tutupan itu makin hari makin kemah Tuhan tutup. Lepas tu Allah kata berbeza dengan orang yang ikut. Orang yang ikut ni betul-betul Allah gambarkan hati dia khasyiyar Rahman. Pasal tu izinkan saya kata satu benda ikhwan. Kalau saya kata ini silap, itu dari saya lah. To me, from my soul, to me, siapa-siapa yang ikut sunnah, to me, dia adalah somebody, not nobody. Somebody. Who are you? Who are you? Siapa pun dia boleh ikut sunnah,
dia somebody. Kenapa? Ikut sunnah ni ikhwan, dia bertarung dengan jiwa. Pertarungan. Sahabat Roy setuju dengan saya? Azrai, are you agree with me? Yes. Roy ni asal dia keras sungguh hati ke Azrai. Hari ni dah lembut dengan sunnah. Nak tahu Roy ni keras macam mana, tengok apa? Apa nama gambar tu? Remaja, gila-gila remaja. Tengok Azrai. Faizal Hussein. Sebiji je Faizal Hussein. Azrai. Kan? Dengan motor dia, dengan apa kawan tu, lagu tu mengiringkan dia kan. Mr. Somebody. Walaupun tak ada pelajaran, tak terkenal, sangat somebody. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin. Sampaikan khabar ini, khabar gembira ini apa dia? Dengan keampunan Allah, dengan pahala yang sangat karim. Ajr karim. Pahala ganjaran yang Tuhan nak bagi pada kita sangat indah dan syahdu. Untuk siapa? Untuk manitaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Jadi masa kita ikut Nabi itu, Allah Ta'ala suruh kita pupuk khasyiyar rahman dalam hati. Kita akan jadi Mr. Somebody. Kita ni orang yang somebody dekat Tuhan kalau boleh ikut Muhammad. Cuba tengok orang tu ada macam-macam, dengan dia ikut Nabi Muhammad, pemikiran, pola pemikiran pun dah berbeza. Walaupun dia kerja MPSP dalam bahagian angkat sampah. Kawan ni punya pemikiran dia tak ikut Nabi, walaupun dia ini pengarah satu-satu tempat, pola pemikiran dia akan cakap apalah depa ni orang tua-tua dia buat ni tak betul ke? Habis duduk balik Timur Tengah ni semua tak betul ke? Ini cara otak orang walaupun dia pengarah. Tapi ini, walaupun dia ni 5 pagi dah ikut lori sampah, dia boleh fikir. Dia nanti kata, bukan masalah orang tua-tua, masalah dia Allah hantar Rasul. Dia boleh habang. Yasinnya pengarah ni duk baca malam jemaat, makna apa? Pengarah tu tak tahu. Dia nyangkat sampah. Dia, ikhwan, siapa ikut Nabi, you are somebody, man. Siapa yang tak ikut Nabi, you are nobody. If you have everything, apa saja yang awak ada, you nobody. Pemikiran awak tak lepi tang mana. Dahsyat ikhwan. Jadi di hadapan saya ni semua Mr. Somebody. Ya, kita bukan orang biasa. Siapa yang kata kita bukan orang biasa? Yasin bagi tahu. Fabashirhu, sampai ke khabar gembira pada mereka. Dengan apa? Maghfiratin. Oh, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cukuplah kita tahu dekat tu, kita boleh hafal 10 ayat. Lepas tu kita baca dalam semayang. Ya, baca. InsyaAllah baca. Ya. Ayat ke-9 tu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Dulu kalau saya dengar cerita-cerita Nabi, pasal Nabi hijrah kan. Ya. Adakah dia baca ayat ni masa ayat ni betul dia tahu apa ni pasal musyrik nak bunuh dia tu tak nampak dia. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ayat ni Nabi baca ketika masa hijrah. Tak baik. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dalam Ibnu Katsir dia ada bawa riwayat ni. Nabi keluar daripada rumah, dia duduk tunggu di rumah. Ibnu Katsir kata, lepas tu Nabi keluar. Bila Nabi keluar habis, orang yang duduk dalam rumah Nabi pun keluar. Dia pun terkejut. Orang dalam rumah tanya, hampa ni pasal apa ramai kat rumah Muhammad? Lepas tu kami tunggu Muhammad keluar. Dia kata Nabi dah keluar. Nabi dah keluar. Dan mereka raba atas kepala mereka ni ada pasir. Dan masa tu mereka kata, kalau betul Muhammad keluar, atas kepala kita ni ada pasir, maknanya kalau Muhammad nak tetap lihat kita time tu memang boleh lah. Tapi pasal apa dia tak buat lagu tu? Riwayat ni ada disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Tetapi riwayat ni tidak kuat, itu saja. Dari segi riwayat ada tak ada? Ada. Tapi dari segi kekuatan dia tidak ada, kerana Bukhari membawa riwayat yang lebih kuat.
Iaitu Bukhari kata hijrah berlaku pada waktu siang, bukan pada waktu malam. Itu saja. Tapi kalau orang kata riwayat tu ada tak ada, kita kata ada lah. Memang ada riwayat yang diperabah kepada mereka tu ada pas siang. Tapi saya saja tak kait dengan riwayat itu. Boleh ke pakcik? Ya. Dia kata apa? Wa ana aqulu zalika inna lahum minni la dhabhan wa innahu la akhidhuhum. Kalau masa tu nak sembelih depa, nak hukum balik apa depa buat kat Nabi, dah boleh. Dan Ibnu Katsir kata berdasarkan riwayat yang ada itu, Nabi baca ayat ni lah, ayat 1 sampai ayat ke-9. Sambil keluar tu boleh berpasti atas pada depa. Ada, tetapi riwayat itu tidak kuat. Boleh baca wallahu a'lam. Ada soalan lain? Allahu akbar. Ikhwan, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita dapatlah ambil 10 ayat ni, kita hafal. Ibnu Katsir punya konsep, kalau kita tengok dalam tafsir dia, kadang-kadang dia akan tafsir 4 ayat, dia huraikan. Kadang-kadang dia pilih 5 ayat, dia hurai. Apa konsep dia? Konsep dia, setiap ayat yang dia ambil untuk tafsir, hafal. Pasal itu dia tak bagi sampai 10 ayat. 4 ayat dia tafsir. Kita dah baca, dah tadabbur, dah tahu arti dia secara umum. Next kita kena buat apa? Hafal. Pasal itu saya ingat siapa belajar Ibnu Katsir pasti akan jadi hafaz Quran. Pasti. Kalau dia tak jadi, itu masalah dia punya time lah. Sekurang-kurang orang baca Ibnu Katsir, dia akan hafal 15 juzuk. Kurang-kurang. Kenapa? Kerana kaedah dia lagu tu. Baca ayat, tadabbur, lepas tu hafal. Pasal tu dia pendek-pendek. Kita ni kena Yasin pasal kita duk baca selalu. Senanglah dia punya kalimat-kalimat tu senang. Dan memang patut kita hafal pun. Kalau tak hafal, maknanya kita ada masalah juga sikit. Kita kena hafal. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allahu Akbar. Makcik Yati, ahlan wa sahlan Makcik Yati. Saya ambil kesempatan ini kerana ini Pakcik Bulia meninggal cukup setahun. Pakcik Bulia mati cukup setahun. Hari ini 16 bulan kan. Jadi saya ambil kesempatan ni ikhwan bersama dengan sahabat. Saya nak ajak sahabat kita mendoakan. Untuk baca doa. Bukan saja untuk pakcik, bahkan untuk semua orang-orang Islam yang telah kembali kepada Allah. Kerana itu sifat orang beriman dalam ayat 10 surah Al-Hasyr. Allah kata orang beriman ni apa dia akan buat? Walladzina ja'una min ba'dihim. Mereka yang datang kemudian, mereka akan mendoakan orang yang beriman sebelum mereka. Dengan doa yang Allah sebut sendiri dalam Quran, supaya tidak ada hasad dengki, tidak ada itu, tidak ada ini. Jadi ikhwan, kita mendoakan, kita mengikut jalan sunnah Nabi kita Muhammad. Kita tak buat tahlil. Kenapa tak buat tahlil? Kita kata kerana Nabi tak buat. Kita ambil jalan baca doa. Kerana doa sampai kepada si mati lebih cepat daripada kilat. Lebih cepat. Bukan seperti kilat, lebih cepat. Orang putih panggil apa? Flash. Kal barq. Kita baru kata Allahumma, doa kita sampai. Dan kalau antum baca satu buku nama Ar-Ruh, buku ni kalau kita baca, macam mana doa tu sampai, dia lebih buat jiwa kita rasa dahsyat nah, dengan cerita-cerita Ibnu Qayyim. Walaupun cerita tu tak sahih, tapi Ibnu Qayyim pungut juga bubuh. Dia akan buat kita terangsang, ya Allah, cepatnya doa sampai, dahsyatnya doa. Dan sememangnya doa adalah mukhul ibadah, inti dalam ibadah. Maka kita doakan ikhwan kepada semua kaum muslimin dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum
واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Alhamdulillah ikhwan, semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair kepada Ustaz. Batik kita